di tahun 2021 untuk tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3. Bagi memberkati majlis pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Farid bin Muhammad Noor untuk menyampaikan bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم ونور قلوبنا كما نورت شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء ونعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقام اللهم يا كريم يا عزيز يا الله berkatilah usaha-usaha kami, satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim dalam kalangan kami. Serta kurniakanlah kepada kami kekuatan rohani dan jasmani, cetusan idea dan gerakan minda yang bernas untuk terus menjana kecermelangan pendidikan di sekolah ini. Allahumma ya Fattahu ya Alim, jadikanlah permulaan tahun ini kebaikan untuk kami, pertengahannya keberkatan dan kesudahannya keampunan darimu. Seterusnya juga, jadikanlah hari-hari yang bakal kami lalui permulaannya hidayah, pertengahannya kemenangan dan kesudahannya kecermelangan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'thuma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Farid di atas bacaan doa sebentar tadi. Bagi meneruskan majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha Cikgu Ahmad Kashfi bin Muhammad Ali, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Sri Pagi untuk menyampaikan ucapan dan juga taklimat pengoperasian semula sekolah fasa Pelan Pemulihan Negara untuk tahun 2021. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih pada Cikgu Subariah sebagai pengacara majlis. Sini kaunselor ada? Cik Zalidah ada? Ada? Kaunselor tak ada. Tak ada? Okey. Jadi yang saya hormati semua penekanan yang ada, Cikgu Salwa, Cikgu Ida, Cikgu Rosfaizi, mana GPK tak nampak pula dalam ni. Cikgu Nora NJ nama glamour. Cikgu Kamal, semua guru, ibu bapa dan anak yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih dan sedikit penghargaan kepada semua ibu bapa yang hadir pada pagi ini untuk taklimat ringkas. Ya, kita letak 1.5 jam untuk taklimat dan juga mungkin ada bersoal jawab berkenaan dengan pengoperasian sekolah ni. Jadi sebenarnya sekolah telah pun bersedia dengan berbagai-bagai isu yang berbangkit
sepanjang apabila Menteri Pendidikan mengumumkan berkenaan dengan pengoperasian sekolah ini. Jadi untuk perhatian untuk pengetahuan dan juga sebagai salah satu daripada pengisian dalam taklimat pengurusan pembukaan sekolah ni, kita dah letak ada 3.0 macam-macam lah ya, nama-nama yang dia dah bangkitkan. Tapi yang pastinya pada minggu depan, pada 2 hari lagi, pada 4 hari bulan, semua sekolah di Pasar 4 akan dibuka untuk murid-murid prasekolah dan juga PPKI. Jadi bagi murid-murid tahun 1, 2 dan 3, sekolah akan mula dibuka 2 minggu daripada sekarang. Cuma sekarang ni kita nak buat taklimat ni untuk pastikan bahawa tidak ada isu-isu berbangkit, dan sekiranya ada persoalan-persoalan yang perlu dibangkitkan pada taklimat ni, kita boleh bincangkan dan buat keputusan untuk semua ibu bapa bagi melicinkan perjalanan pengoperasian sekolah pada tahun ini. Jadi kalau kita lihat semenjak COVID-19 ini melanda negara kita dan seluruh dunia ni, ini kali keempat lah kita buka sekolah, buka tutup dan buka tutup. Dan yang buat kali keempat ni masih lagi penggiliran dikeluarkan, walaupun pada 3 siri sebelum ini memang ada penggiliran juga tapi akhirnya apabila buka sekolah, semua murid bersemuka. Jadi kemungkinan itu juga akan berlaku, jadi kita bersedia ya. Cuma apa yang nak kita sampaikan pada hari ini adalah berkenaan dengan penggiliran ni yang kemungkinan akan berlaku disebabkan oleh sebelum ni kita tidak pernah buat penggiliran. Jadi ada perkara yang ada isu-isu berbangkit, contohnya berkenaan dengan adik-beradik yang satu sekolah. Kita dapat tahu ada yang tak mahu satu hari, 1 minggu yang sama. Sebab penggiliran ini akan melibatkan pecahan kepada 2 kelas. Satu kelas dipecahkan kepada 2 dan minggu juga akan dipecahkan kepada 2, iaitu minggu 1 dan minggu 2. Ataupun kita letak minggu A dan minggu B, murid yang hadir ke minggu A, maknanya dia akan berada di rumah pada minggu yang kedua ataupun minggu B. Dan seterusnya untuk yang ini dia akan diselang-selikan. Dan ini melibatkan beberapa isu lah. Yang pertama berkenaan dengan ibu bapa juga yang akan bekerja pagi sampai petang. Jadi anak-anak sekarang ni akan pergi ke sekolah. Kita fikirkan bahawa jika anak 1 minggu tu semua pergi sekolah adalah lebih mudah kepada ibu bapa ya. Tetapi ada juga ibu bapa yang tak nak anak dia seminggu tu selang-selang, dia nak anak dia selang juga supaya ada orang yang duduk rumah pun ada juga ya. Jadi perkara-perkara macam ni kita apabila keluar saja senarai ni besok, saya minta lah ya ibu bapa jangan kecoh-kecoh, cuma berurusanlah dengan guru kelas bagi memastikan ianya mengikut bukan kehendak lah, kita akan beri pelonggaran supaya ia dapat memudahkan segala urusan ibu bapa di rumah dan juga memudahkan urusan kami di sekolah ya. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan sekalian isu-isu berbangkit berkenaan dengan pengoperasian sekolah ni banyak ya. Yang pertamanya berkenaan dengan penggiliran, yang kedua berkenaan dengan baju sekolah, yang ketiga dia berkenaan dengan peperiksaan, berbagai, sebab kita dah sampai ke penghujung tahun. Jadi saya kira ibu bapa semua faham dan maklum bahawa sesi persekolahan bagi tahun 2021 akan tamat pada 28 Februari 2022. Jadi semua anak-anak kita ini akan berada di kelas yang sama sehingga 28 Februari dan hanya akan bertukar kelas ataupun naik kelas pada bulan Mac 2022. Jadi besok walaupun kita akan bersekolah sehingga 10 ataupun 11 Disember 2021, kemudian kita akan bercuti selama lebih kurang 1 bulan. Apabila buka sekolah untuk tahun 2022, murid-murid akan berada di kelas yang sama. Jadi saya kira pada hujung tahun ni tidak akan timbul untuk isu-isu untuk
memulangkan buku ke apa semua tak ada ya, sebab kita akan ianya semuanya akan kita laksanakan pada tahun 2022. Jadi untuk ini ya, yang pertama berkenaan dengan SOP sekolah, saya kira tidak ada apa-apa perubahan waktu pagi ataupun waktu petang. Murid anak-anak kita yang akan datang ke sekolah ataupun untuk memulakan kelas nanti akan mengikut SOP yang sedia ada seperti sebelum ini. Jadi kita akan tunggu di pagar kecil tu, dan murid akan berbaris dan masuk ke sekolah seorang demi seorang, dan kita akan ambil suhunya seperti sebelum ini di tengah-tengah tapak perhimpunan itu. Suara saya tak dengar. Dengar ke tak? Dengar. Dengar Dengar. Ini ada yang tak tanya. Dengar cikgu, dengar. Rasa mungkin line ke. Ya, saya nak cakap kuat kan, takut orang semua buka dia punya earphone kan, sebab suara saya kuat. Jangan gelak Ramaza Dengar cikgu. Dengar ya, okey. Dah terputus lah dah. Okey. Dengar cikgu. Ya, okey. Dengar cikgu. Hilang idea. Terputus pula kan. Okey, guna SOP tadi. Jadi saya minta, kita sebenarnya di pihak sekolah kita dah buat plan sebenarnya di depan dulu untuk kita letakkan di mana bas sekolah berhenti, di mana yang kereta akan berhenti, ya, di mana yang berjalan kaki murid. Sebab kita faham kita masih lagi belum selesai berkenaan dengan kesesakan, bukan sesak lagi dan yang padat sangat di depan sekolah tu sewaktu pagi. Terutama sekali apabila sekolah akan beroperasi sepenuhnya. Tapi buat masa ini untuk 2 minggu ini kita hanya akan, saya kira tidak ada apa-apa isu berkenaan dengan kehadiran murid di depan tu sebabkan hanya prasekolah dan PPKI. Dan pada pertengahan Oktober besok nanti hanya murid tahap 1 saja, itu pun tahun 3 di sebelah pagi. Sementara tahun 1 dan tahun 2 akan berada di sebelah petang. Kemudian untuk bulan November, bermakna bulan November sekolah akan beroperasi sepenuhnya, dan sekiranya murid masih lagi berada dalam penggiliran, bermakna kita akan terima 50%. Seharapnya penuh lah 50% daripada murid daripada jumlah keseluruhan murid dalam kelas. Jadi untuk mengetahui beberapa semua pengoperasian kali ini ada perbezaan sedikit disebabkan oleh penggiliran ini, walaupun telah pun diputuskan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi pada anak-anak kita yang berada di sekolah, dia akan meneruskan PDBC-nya seperti biasa pada minggu yang mereka datang ke sekolah. Tapi yang menjadi sekarang ni ialah apabila murid berada di rumah. Apabila murid berada di rumah pada minggu yang berikutnya itu, guru akan membekalkan anak-anak kita dengan kerja-kerja dan tugasan-tugasan yang perlu diselesaikan dalam masa 1 minggu. Jadi bagi pihak sekolah, kami berharaplah ibu bapa dapat bantu kami di rumah tu, disebabkan oleh sewaktu murid di rumah, guru-guru tak dapat nak jalankan PDPR sebab mereka akan bertugas di sekolah seperti biasa. Jadi tugasan-tugasan yang diberi ini perlu diselesaikan oleh murid sendiri, dan sekiranya ada apa-apa masalah, ataupun isu berbangkit, murid-murid kalau boleh hantarlah melalui WhatsApp ke ataupun Telegram untuk tanya cikgu-cikgu mana-mana yang mereka perlu dibantu. Tapi jangan anak-anak atau ibu bapa jangan pula harapkan bila dah hantar tu tiba-tiba nak jawab sebab kemungkinan besar semasa itu guru akan berada dalam bilik darjah. Jadi yang ni sebenarnya taklimat ni perlu kita adakan supaya kita dapat terangkan bagaimana situasinya yang kita jangka akan berlaku sepanjang penggiliran ini bermula pada pertengahan Oktober nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kemudian berkenaan dengan uniform sekolah. Okay.
dalam taklimat kami di peringkat KPM pada awal dulu memang sebelum ini pun Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan telah memberi kelonggaran berkenaan dengan pemakaian baju sekolah apabila bukanya sekolah setelah kita 6 bulan berada di rumah ya. Jadi kita juga ambil kira berkenaan dengan anak-anak kita ni yang membesar dengan cepat, terutama sekali murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Kita untuk juga tahun 2 ke tahun 3 ni ada yang membesar dengan cepat ni, mungkin baju dah tak muat ke ya. Dan murid-murid penduduk rumah saya kira berat badan mungkin bertambah sikit lah ya. Mungkin tambahlah 5-6 kilo. Ya, jangan sampai 10 kilo 6 bulan lah, tu memang dah tak muat lah tu. Okay. Jadi untuk pemakaian ini sebenarnya kami di pihak sekolah kami lebih bukan utamakan, kami lebih mengutamakan anak-anak kita ni berpakaian sekolah. Ya. Kiranya pemakaian baju sekolah ini memang dah tak muat, memang dah tak apa. Jadi bolehlah pakai baju yang sesuai untuk ke sekolah. Cuma sebab apa? Sebab kita takut mereka mengubah, kita dah dapat perubahan berkenaan dengan pemakaian baju sekolah, perubahan masa bersekolah, tetapi di undang-undang tidak berubah ya. Peraturan undang-undang yang sedia ada tidak diubah. Contohnya mengenai insurans anak-anak kita waktu hari persekolahan ya, daripada rumah ke sekolah juga daripada sekolah ke rumah. Sebab insurans yang dilindungi ini adalah bersama dengan pemakaian baju sekolah. Kami dah bangkitkan ya. Tapi saya harap tak ada apa-apa yang berlaku. Cuma apabila anak-anak kita datang sekolah ni, bila dah baju dah tak muat, mak ayah nak pakaikan dia anak-anak baju biasa, pastikan baju tu sesuai. Satu ya, jangan terlampau besar, jangan terlampau kecil pula sampai nampak lah satu badan tu cukup-cukup dekat badan dia. Kemudian baju-baju yang kalau misalnya kata dia pakai t-shirt ataupun t-shirt kemeja tu, t-shirt ni janganlah ada tulis berbagai-bagai tulisan yang besar-besar. Kan ada pula tulisan yang maknanya tak sesuai untuk anak-anak kita pakai ya. Mungkin di luar sesuai ya. Kan ada pula yang pakai baju artis pula ke depan baju pun jadi isu lah juga ya. Sebab semalam kita cerita-cerita ni, cerita kelakar pun ada ya. Kata tiba anak ni kan baju apa kan, baju raya banyak, baju apa kan, baju Spiderman datang sekolah kan pun kan kau lari cikgu kan ya. Pakai baju Spiderman, Superman semua tu. Jadi saya kira eloklah anak-anak kitanya pakai baju yang sesuai. Dan kalau misalnya kata kalau pakai t-shirt, pakai seluar panjang pun tak apa, jangan pakai jeans ataupun pakai seluar sukan. Ya. Tapi tuan-tuan pakai track bottom ni bukan saya tak benarkan. Track bottom ni panas sebab dianya track bottom ni apabila kainnya dibuat untuk mengelakkan daripada air masuk ke dalam dia kalis air, dia akan jadi panas. Jadi murid-murid mungkin tidak selesa, tapi terpulang pada ibu bapa ya. Dan apabila dia pakai pula baju sukan ni pula, pastikan dia tuck in lah, dimasukkan dalam apa tu. Kita tak adalah supaya murid-murid anak-anak kita dia nampak kemas ya. Dan bersedia untuk datang ke sekolah dan duduk untuk PDPC bersama dengan guru-guru. Okey, kemudian kasut pula. Kalau kasut sekolah pula dah tak muat ya. Mungkin ada 2 minggu lagi kasut-kasut mungkin mana yang jenis tapak kerah ni mungkin ada yang dah tertanggal lah ni ya, 6 bulan tak pakai. Gam tercabut, test dulu. Jangan besok kat sekolah tercabut pula. Jadi saya dah kalau macam tu cikgu kena sediakan gam lah kat sekolah. Kalau misalnya kata tiba-tiba tercabut lah kasut-kasut anak-anak kita. Cuma saya minta ibu bapa tengok kasut. Sebab kasut ni apabila dah lama tak pakai, dia punya gamnya akan hilang dia punya lekat dia tu, dan apabila pakai 2-3 kali tapak tertinggal, tinggal kasut dia bawa dekat anak kita. Banyak kali dah berlaku macam ni ya. Okey, jadi kita sebenarnya di peringkat sekolah kita masih lagi berharap supaya penggiliran ini ditiadakan dan murid-murid dapat bersemuka semuanya dalam satu masa.
Sebab kita masih memikirkan bahawa anak-anak kita tidak akan dapat belajar kiranya penggiliran ini diteruskan dengan baiklah, ya. Tidak dapat belajar dengan baik dan tidak dapat menerima ilmu ini dengan lebih sempurna. Jadi itu sebabnya kita masih lagi berharap pandemik ataupun endemik ni COVID-19 ni akan terus berkurangan dan dasar kerajaan akan membenarkan kita meneruskan persekolahan dengan kehadiran 100% murid. Jadi untuk jadual waktu saya kira tidak ada banyak sangat perubahan, ya. Cuma pasti akan ada perubahan disebabkan oleh penggiliran ini dan kita akan beri kepada anak-anak kita dan semua ibu bapa jadual waktu ni sebelum buka sekolah pada pertengahan bulan Oktober. Jadi untuk SOP berkaitan buka sekolah ini, semua murid dikeraki memakai pelitup muka sepanjang masa. Cuma saya minta ibu bapa maklumkan kepada anak-anak, sekiranya memakai pelitup muka tu dia rasa nak lemas, bukalah sekejap, ya. Jangan besok, sebab saya tahu murid tahun 1, 2, 3 ni bila kita kata ikut tu dia akan ikut patuh betul, ya. Jangan bahkan dah sampai lemas pun dia tak buka dekat pelitup muka kan, kau pengsan kat situ kan, cikgu pula jadi masalah juga, ya. Sebab kita walaupun tak ramai, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang, ya. Mungkin satu kelas kita ada dalam 36 orang ataupun ada yang sampai 38, ada yang kurang 34, 33 bila bagi dua. Dalam kelas tu mungkin ada dalam 16 hingga 18 orang lah dalam satu kelas. Cuma dalam kelas kita akan selang-selikan dia menjadi, walaupun muridnya sedikit, ya, tetapi dia punya view dia tu sama. Sebab murid diselang-selikan, maknanya guru perlu melihat seluruh dalam kelas tu sebab murid disusun untuk memenuhi semua meja mengikut SOP yang telah disediakan dan telah ditetapkan oleh KPM. Jadi untuk yang perkara selain daripada itu, ya, jadi memandangkan kita akan terus menggunakan SOP yang sedia ada dan juga mengenai ketetapan yang telah ditetapkan oleh KPM. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan semua, ya, saya juga telah semalam telah dapat mesej mengatakan bahawa Yang Berhormat Menteri Kanan kata bahawa SOP ini akan berubah mengikut masa ke semasa hinggalah sekolah dibuka. Itu yang dipesan kepada kami. Jadi sekiranya ada apa-apa perubahan, kita akan maklumkan tuan-tuan dan perempuan, dan saya kira media masa juga akan keluarkan apa perubahan-perubahan ini dari masa ke semasa. Jadi sekarang ni untuk pembukaan sekolah ni besok, saya harap seperti biasa ibu bapa kami tidak benarkan ibu bapa masuk ke sekolah, ya. Yang pertama ni sebab kalau SOP yang sedia ada, sebab kalau ibu bapa masuk sekolah kita kena ambil suhu, lepas tu kena scan MySejahtera, banyaklah prosedur-prosedur yang perlu dilalui di sebelah pagi itu sekiranya semua ibu bapa ingin masuk ke sekolah. Itu sebab kami tidak benarkan, bukan sebab apa, disebabkan oleh dari segi tugasan-tugasan pagi yang sangat rumit dan kita mempunyai masa yang singkat. Sebab kita tak benarkan ibu bapa masuk ke sekolah menghantar anak-anak di sebelah pagi. Kita sampai pagar saja. Okey. Jadi pada anak-anak besok kita faham, ya, dah 6 bulan kat sekolah ni. 6 bulan kat rumah. Hari pertama tu besok yang tak nak pergi sekolah pun ada, ya. Tak sampai kat pagar nak lari pun ada. Jadi kalau ada cikgu-cikgu tangkap tu kat pinggang buat lari masuk tu, janganlah mak ayah marahlah kita, ya. Kita nak anak kita datang sekolah. Okey. Ni yang tak nak turun kereta pun satu hal ni, ya. Kita dah macam-macam pengalaman kita dah lalui. Yang anak kat rumah tak nak bangun pun ada, kunci pintu tak nak pergi sekolah. Ya, tak nak naik kereta, dah sampai sekolah tak nak turun kereta, dah sampai pagar dia pusing balik kejar mak ayah dia. Macam-macam. Jadi kita kena prepare, dan cikgu-cikgu guru-guru kami di sekolah ni sentiasa prepare dalam segala situasi, ya. Walaupun
kita terpaksa fikirkan sebab anak-anak kita sangat ramai di sekolah. Jadi pengoperasian yang sentiasa bukan bertukar Kejap sekolah, 2 bulan sekolah tutup, 6 bulan buka sekolah balik tutup. Besok memang kita akan alami perkara yang sama dan juga masalahnya pun lebih kurang sama. Jadi untuk tuan-tuan dan puan, ibu bapa dan anak sekalian di peringkat sekolah kita tidak ada masalah sangat Cuma mungkin dari segi kelas kita akan cuba selesaikan sebelum buka sekolah. Kita akan bersihkan nak sanitize, kita akan sanitize sebelum sekolah buka. Cuma apa yang kita minta ialah pastikan bahawa anak-anak kita membawa kelengkapan secukupnya datang sekolah. Ni dah 6 bulan ni Mungkin ada yang buku tak tahu letak kat mana, kena cari balik lah buku. Mungkin beg pun dah tersuruk bawah katil ke, berabur-abur, bersihkanlah. Mana kasut yang dah tersimpan mungkin lama sangat, keluarkan. Jadi anak-anak kita juga perlu diberi tarbiyah kan, macam apa saya sebut Kita perlu sediakan mental anak-anak kita untuk memulakan persekolahan. Kita ada 2 minggu lagi untuk tahap 1. Saya minta anak ibu bapa sediakan mental anak-anak untuk bersedia ke sekolah pada pertengahan Oktober. Okey. Jadi saya tak tahu sama ada anak-anak ni betul-betul kita tak tahu anak-anak kita ni sebenarnya bergeria nak datang sekolah Saya harap macam itulah. Semuanya tak sabar nak datang ke sekolah. Cuma apabila berlaku penggiliran ni kita juga ada isu yang membangkit. Saya risau besok kita dah bagi 2. Kita dah bagi 2, katalah 36 orang, 18 minggu 1, 18 minggu 2. Saya risau 18 yang minggu 1 tu dia tak ada, dia lupa 1 minggu. Dia salah tengok jadual, dia datang minggu kedua. Datang minggu kedua dah berlebih-lebih murid dalam kelas. Itu yang saya risau. Jadi itu sebabnya kami di sekolah kami akan cuba sedaya upaya untuk selesaikan nama-nama ni secepat mungkin dan hantar kepada ibu bapa Jadi ibu bapa juga akan tahu yang bila anak-anak tuan-tuan dan perempuan akan datang hadir ke sekolah pada masa atau berjadual yang telah ditetapkan. Okey, berkenaan vaksin, memang murid sekolah rendah memang tidak divaksin Mungkin kemungkinan besar murid-murid yang tahap 2 tahun 6 mungkin akan divaksin, tapi belum dapat lagi berita mana-mana. Cuma pastikan bahawa anak-anak kita ni sentiasa faham, sentiasa basuh tangan, mengingatkan di sekolah nanti. Untuk kantin juga tidak kantin beroperasi, tetapi kantin murid tidak boleh makan di kantin. Mungkin akan makan di bilik darjah masing-masing dengan diawasi oleh guru. Jadi kalau pada ibu bapa ingatkan anak, kalau misalnya kata dia nak beli kat kantin, beli makanan waktu rehat di kantin, dia perlu patuhi SOP. Cuma kalau dia bawa bekal, maknanya dia akan terus duduk di kelas dan makan sewaktu rehat. Okay. Jadi sebelah petang untuk tahap 1 ni, di sebelah petang atau 1 tahun 2, saya ingat sebelum pergi sekolah dia dah makan lah. Cuma kehadiran murid ke sekolah sekarang ini kita kalau boleh hantar lebih awal supaya mudah kita uruskan anak kita ni sebelum bermulanya PDPC. Dan saya harap pada semua ibu bapa dapat uruskan mengenai penghantaran anak ke sekolah ni sekurang-kurangnya 20 minit sebelum kelas bermula supaya kita boleh urus anak-anak kita daripada mula pagar tu nak sampai ke kelas tu mengambil masa je. Kalau murid datang kan serentak, kalau kita datang pada saat-saat yang akhir, kita akan lewat memulakan PDPC. Sebab PDPC sebelah petang ni masa dia suntuk, kalau kita tak boleh nak lewatkan permulaan sesi petang. Disebabkan nanti kalau kita lewatkan mula, maknanya kita akan lewat balik. Bila lewat balik, kesian anak-anak kita ni sampai rumah kadang pukul 7. Kan maghrib 7 lebih sikit dah maghrib. Ada cikgu yang maghrib tengah jalan pun ada. Cuma nak menguruskan anak-anak, rumah jauh sikit.
Ada yang jauh banyak, ada yang sampai isyak sampai rumah. Ya. Jadi adalah perkara-perkara yang saya minta ibu bapa consider untuk bantu kami di sekolah untuk uruskan anak-anak di sekolah. Jadi pengurusan masa juga kami minta ibu bapa bantu kami supaya kita boleh sama-sama win-win situation. Kalau murid datang awal nanti kita boleh selesaikan, jadi pada penghujung sesi sebelah petang kita lepaskan anak dan kita akan sama-sama sampai di rumah lebih awal sikit lah. Nak kata awal sangat tak lah ya, cuma awal sikit. Sekiranya pengurusan ni dapat kita jalankan dengan baik. Okey, sebelum saya teruskan lagi, sekiranya ada apa-apa soalan boleh masukkan dalam ruang chat ni. Puan Nida, ke Puan Salwa, tengok chat, ruang chat ada tak soalan-soalan yang perlu dijawab? Ada soalan-soalan? Okey, ini Dr. Siti Nur Atika ya. Dr. Siti Nur Atika ya. Jadi insyaAllah semua guru akan lengkap divaksin sebelum mulanya sesi persekolahan insyaAllah. Jadi untuk sekarang ni, untuk prasekolah dan PPKI, semua guru dan PPM telah pun divaksin. Ada doktor yang menyoal dalamnya, mak ayah. Jadi dua-duanya semua guru dan juga PPM telah pun divaksin dan melebihi 14 hari. Yang maknanya kita akan memulakan persekolahan pada hari Isnin ni tidak ada masalah. Dan saya kira menjelang pembukaan untuk sesi untuk tahap 1 juga kita tidak akan ada masalah ya, sebab semua guru telah pun divaksin. Okay. Dan saya harap setelah JPA mengeluarkan arahan untuk vaksinasi kepada semua penjawat awam, saya kira sesi persekolahan pada 1 November nanti kita tidak akan hadapi masalah sebab saya kira semuanya akan divaksin. Sekarang ni semuanya pun telah pun divaksin kecuali ada seorang dua yang masih lagi belum dapat temu janji vaksinnya sebelum 1 November. Sanitize yang dilakukan oleh pihak sekolah, berapa kekerapan dalam sehari? Wah, itu soalan cukup masuk Jadi sanitize ni kita hanya sanitize waktu pagi, waktu tengah hari ya, tengah hari dan pagi. Petang tengah hari dan petang. Sebab kelas mana-mana kelas yang untuk minggu itu yang menggunakan sekarang ni tak ada masalah. Tahap 1, 2, 3 buka besok dia tidak ada masalah. Sebab kelas-kelas ini semuanya dia tidak akan gunakan kelas yang sama. Kita hanya akan mula kita akan sanitize seminggu sekali ya, pada hari Jumaat ataupun pada hari Isnin pagi sebelum bertukarnya murid dalam bilik darjah. Cuma apabila 1 November besok, murid sesi pagi dan sesi petang ni datang sepenuhnya walaupun dalam penggiliran. Yang itu kita akan sanitize kelas-kelas yang digunakan. Dia maksud sanitize ni bukan kita sanitize kelas ya. Kita spray untuk tempat duduk murid dan meja murid. Sebab apa? Dia punya meja ni dia tak guna benda yang sama ya kalau kelas apa pun. Mejanya akan berlainan juga. Cuma kita akan sanitize juga pada tempat yang mana bergejala ataupun mana-mana tempat yang kita fikir perlu untuk kita sanitize. Okey. Jadi seterusnya saya ingat untuk seterusnya mana yang saya tinggal ni saya serah pada saya punya GPK pentadbiran. Ada Puan Salwa? Saya serah Puan Salwa lah. Yang sambung. Kan saya ambil balik. Mana yang tercicir? Itu memang teruk lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru Besar. Okay, yang saya hormati semua ibu bapa penjaga yang berada di dalam Google Meet pada pagi ini ya. Semuanya saya rasa Cikgu Guru Besar telah nyatakan. Cuma ada satu saja tadi Cikgu.
masalah jika murid ni tidak dapat ataupun tidak hendak datang ke sekolah. Ya. Maksudnya pihak ibu bapa diminta membuat surat ya, diberikan kepada guru kelas. Ya, mungkin anak-anak ni telah lama berada di rumah, mungkin mereka dah rasa selesa. Mungkin minggu pertama tu mungkin rasa tak nak datang sekolah. Jadi pihak sekolah tidak dapat untuk memaksa anak-anak tersebut. Jadi pihak ibu bapa diminta membuat surat rasmi dan memaklumkan kepada pihak sekolah. Itu je. Yang setakat ni yang saya dapat yang tu cikgu. Okey. Puan Ida. Baiklah, Assalamualaikum. Ada soalan dalam Google Meet kita ni. Okey, antaranya ada ibu bapa yang bertanya, waktu untuk masuk sekolah bagi sesi petang sama saja mengikut jadual yang sebelum ni, iaitu pada pukul 1.20. Hari Isnin akan balik pada pukul 6.30 petang, 6.30 petang. Dan sementara hari lain, Selasa hingga Jumaat, murid-murid akan balik ke rumah pada pukul 6 petang. Untuk tahun 3 pula, waktu masuk sekolah ialah 7.30 pagi. Hari Isnin, murid tahun 3 akan balik pada pukul 12.50. Selasa, Rabu, Khamis pada pukul 12.20 dan hari Jumaat pada pukul 11.50. Okey, saya harap ibu bapa tidak perlu bimbang untuk waktu balik dan waktu masuk sekolah. Saya akan sediakan maklumat dan ibu bapa akan dapat maklumat tersebut di dalam grup sarana kelas. Okey, ada satu lagi persoalan guru besar. Ada parent yang bertanya, boleh ke murid-murid ni datang ke sekolah pakai selipar? Saya mohon guru besar untuk respon. Wah, ni masalah ke selipar ni. Okey. Kalau boleh berkasut lah. Ya. Sebab selipar ni sebenarnya tidak selamat. Ya. Kita kena faham ya, kita punya nature anak-anak kita ni, dia bukannya suka berjalan, dia suka berlari. Okey. Jadi kalau guna slipper ni dia akan slip. Nama pun slipper dia mengelak slippery. Tapi apabila tersangkut nanti dia akan jadi masalah pada anak-anak kita sebenarnya. Jadi sebaik-baiknya pakailah kasut datang ke sekolah, lebih selamat. Yang kedua ni dia akan juga dapat bantu anak-anak kita ni protect kaki dia daripada benda-benda yang mungkin jatuh ke betul sebab dia gunanya kasut ni ya. Kalau pakai slipper dia tak dapat protect dia punya tumit dia tak dapat protect sebab slipper kan kasut ni ditutup supaya dia protect daripada benda-benda yang lain yang jatuh lah. Ada batu ke jatuh ke apa ke dia terlanggar sanding ke masa naik tangga nanti. Benda-benda macam ni perlulah dapat kerjasama daripada ibu bapa. Kemudian kasut sukan boleh tak cikgu? Boleh lah. Kasut sukan boleh datang. Tak ada masalah. Asalkan kasut. Tapi jangan kasut sukan nanti ada gambar cikgu pula kat situ Mana kasut yang sesuai. Maksud saya sebut tadi, sesuai. Jadi kalau kita letak kasut kita letakkan datang pakai kasut kulit pun tak sesuai juga. Kasut kulit tumit tinggi ni. Ya, jadi pada anak-anak sebaik-baiknya kalau kasut sukan itulah baguslah kalau pakai kasut sukan lebih baik. Ya. Jadi kalau nak pakai baju PJ pun tak apa, kita tahu sekarang musim panas ya. Cuma saya nak benda tu sesuai dan tidak mengganggu anak-anak dan mengganggu orang lain sewaktu belajar. Jadi kadang-kadang kita fikir lebih mudah ya untuk anak-anak kita pakai slipper tapi sebenarnya ia memudaratkan anak kita sebenarnya ya. Kaki dia tu tidak dapat diprotect. Dan apabila berkasut itu pastikan dia pakai stokin untuk protect kaki dia pula. Supaya kaki ni sentiasa bila pakai stokin ni dia akan elak daripada kuman menjangkit lah ya. Bila kita kadang kasut ni memang penuh kuman dalam tu ya. Jadi kalau kita tak pakai stokin pun tak bersih, dia akan beri juga efek kepada kaki anak-anak kita ya. Baju anak-anak tak muat dah. Wah, masalah ni. Kan semua tak muat. Pakai baju omak lah. Jadi kadang-kadang
kenalah cari anak baju yang sesuai untuk anak-anak ya. Jangan datang tak pakai baju pula nanti susah juga kita ya. Pemakaian baju sukan sekolah walaupun tiada subjek PJK boleh, tak ada masalah. Kalau dia pakai baju sekolah tak ada masalah ya. Kita pun tidak ambil, kita tidak ketatkan sebabkan bukan sebabkan apa, sebab KPM telah menetapkan. Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan telah menetapkan bahawa anak-anak kita boleh datang ke sekolah dengan tanpa baju sekolah asalkan bersesuaian. Yang saya sebut tadilah. Ya. Jadi apa lagi soalan yang ada ni, apa boleh masuk ke dalam ni, kita akan cuba jawab ya. Sebab apa? Pada saya taklimat pengoperasian ni yang saya dah terangkan tadi, saya ingat dah menyeluruh ya. Sebab kita hanya ada 3 isu saja ya, isu murid datang sekolah, PDPC dan penggiliran. 3 perkara yang besar yang kita perlu terangkan kepada ibu bapa ya. Jadi penggunaan tandas bagi pelajar adakah disanitasi oleh pihak sekolah secara berkala? Yang ini saya belum kita akan cuba buat walaupun saya rasa agak sukar juga ya. Sebab tandas kita banyak kita ada 6 tempat tandas ni yang cuma kita boleh pecahkan untuk perempuan dan lelaki ya. Untuk sanitize mungkin kita boleh akan bincang dengan pihak pembersihan untuk sanitize setiap mungkin 2 jam ataupun 3 jam. Satu hari tu kita mendapatkan pagi, tengah dan balik sebelum murid baru masuk lah. Kita akan cuba sanitize. Untuk yang PDPR di rumah, homework yang diberi merupakan pelajaran yang belajar pada minggu PDC atau bab baru. Okey, yang ini Puan Salwa jawab. Puan Salwa. Okey. Untuk soalan Normita. Okey. Untuk yang PDPR di rumah atau homework yang diberi merupakan pelajaran yang dipelajar pada minggu PDPC atau bab baru cikgu. Maksudnya kita akan mengikut sukatan kita yang masih ada lagi ya cikgu ya. Ya puan-puan, maksudnya kita masih ikut sukatan yang kita masih ada. Jadi maksudnya kalau murid tu belajar di sekolah perkara yang sama, kumpulan A dan kumpulan B adalah subjek yang sama. Macam tu. Latihan tu kita akan bagikan dulu. Ya. Mungkin dia akan bersedialah untuk PDP pada minggu hadapannya. Ya. Itu je. Okey, ni Puan Nuhasimah Sa'ban. Boleh pula ajukan soalan. Mana? Oh ni Cikgu Hashimah ni. Hashimah angkat hand. Angkat tangan, punya lama angkat tangan, tak letih. Hashimah Sa'ban. Puan. Dia tertekan kot cikgu. Ya. Nabiha Paiman. Tekan cikgu. Nabiha Paiman. Tu soalan daripada Erma Deku Erma tu. Mengenai surat kehadiran, jika anak puan ada surat sakit, just boleh hantar surat sakit saja ke sekolah. Sebab apa? Masalah kesihatan kan? Okey, untuk anak-anak ya, tuan-tuan dan puan, pada anak-anak yang mungkin perempuan tak hantar ke sekolah ataupun tak hadir ke apa semua, puan hanya perlu hantar surat kepada guru besar memaklumkan bahawa anak-anak tidak hadir ke sekolah. Okey. Macam kata ni yang kena asma teruk ni mungkin pada pendapat ibu bapa tidak perlu ke sekolah, hantar je surat ke sekolah mengatakan berapa hari dia tidak akan hadir. Ya. Sebab semua rekod ni kita perlu selaraskan dan kita kena buat laporan setiap hari sebenarnya sekarang ni ya. Kehadiran murid ke sekolah bermula je persekolahan besok pada pertengahan Oktober. Kehadiran murid kita perlu laporkan kepada pihak PPD dan jabatan setiap hari. Maknanya kalau sesi pagi tu murid masuk 7.30 tu, maknanya pukul 9 kita perlu hantar jumlah kehadiran murid untuk pelaporan berapa ramai yang datang ke sekolah.
termasuk juga kalau sebelah petang, kalau dah masuknya pukul 1 tu sampai sekolah, pukul 2.30, pukul 3 kita dah perlu hantar senarai kehadiran murid kepada JPN untuk pelaporan. Sebab mereka perlukan data, dia nak tengok berapa ramai yang akan datang ke sekolah. Jadi kepada ibu bapa, dia harap dapat hantarlah surat ni kepada sekolah. Kalau tak dapat nak hantar pakai ni, pakai email ke, hantar kepada sekolah. Kita akan beri email sekolah ni kepada tuan-tuan dan puan dalam masa yang terdekat. Jangan hantar email kat cikgu, hantar email ke sekolah. Dan kita akan proses email itu dan kita akan print dan kita akan maklumkan kepada semua guru yang terlibat lah. Okay, soalan daripada Azlin Abdillah mengenai aktiviti co-curriculum. Koko, GPK Koko. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk aktiviti co-curriculum, buat masa ni, aktiviti telah tamat dijalankan dan hanya akan beri tumpuan kepada murid-murid yang tidak lengkap kehadirannya lagi. Okay, InsyaAllah cikgu-cikgu akan beri tugasan dan tugasan tu akan diberi kepada murid apabila murid-murid ini bersemuka dengan guru-guru nanti. Okay, dan tugasan itu akan dibawa ke rumah. Bila dah buka sekolah nanti, tiada lagi aktiviti co-curriculum secara PDPR ataupun daripada rumah. Okey. Lepas ni kalau ada tugasan, guru-guru akan berjumpa terus dengan murid-murid yang tidak cukup kehadiran semasa kita buat pokok online kan sebelum ni. Okey, itu sahaja setakat ni. Dan jika ada aktiviti-aktiviti koko ataupun melibatkan daripada jabatan yang perlu dibuat di sekolah misalnya, semuanya akan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh MKN. InsyaAllah. Okey cikgu. Okay, soalan seterusnya daripada Roslina Wati. Nak pergi toilet berteman ke? Atau pergi seorang-seorang? Hem, tak berteman. Untuk menjawab soalan nak pergi toilet berteman ke tak berteman, sebab sebelum waktu PKP, kalau murid-murid yang berada di tahun 1, 2, 3, memang kita akan galakkan mereka pergi ke tandas berteman kalau rasa takut. Tapi ada juga murid tahun 1, 2, 3 yang boleh pergi ke tandas seorang. Tapi untuk 4, 5, 6 kita akan tetapkan supaya mereka pergi tandas keperluan. Itu saja. Tapi kalau murid yang takut tu bolehlah berteman. Sebenarnya kalau ikut daripada SOP sekolah, murid ni sebenarnya seorang-seorang dia boleh pergi tandas ni. Tapi pada kalau kita bagi semua sekali 2 orang, 3 orang ni, dia akan keluar berpasangan. Jadi keluar berpasangan ni kadang-kadang bila kita keluar bagi ramai, dia akan jadi lambat. Jadi kita sebenarnya memang SOP-nya pergi ke tandas ni seorang-seorang. Seorang lelaki dan seorang perempuan. Tandasnya berlainan. Kita tak galakkan anak kita ni beramai-ramai pergi tandas. Sebab masuk dalam tandas tu kan dia akan bergosenda dalam tandas tu. Okay, soalan seterusnya daripada Muhammad Hai Razid. Aturan keluar kelas supaya tak sesat di pintu keluar. Okey, kita memang susun anak-anak kita ni kelas mengikut kelas, satu-satu kelas yang keluar. Dan kita pula ikut kelas itu satu-satu untuk beratur sampai ke pagar lah. Cuma kadang-kadang bila sesak kat pintu tu apabila murid yang keluar ni dia terpaksa tunggu. Mungkin ibu bapa dia yang lewat sikit, satu dua. Cuma sekarang ni pada musim yang lepas 2.0, waktu kita buka sekolah dulu, kita keluarkan dulu anak-anak kita yang mana yang menaiki van sekolah. Kita keluarkan dulu. Jadi sebab van sentiasa cepat sampai, jadi kita keluarkan van dulu. Terlepas dia murid-murid yang naik van ni keluar, baru kita lepaskan mengikut kelas mana-mana anak-anak kita yang dijemput oleh ibu bapa.
Ya, jadi mungkin kita akan tengok perkara ni, kita akan pecahkan ya. Untuk murid yang naik van keluar dulu, kemudian lepas tu yang naik basikal, kemudian yang berjalan kaki, yang rumah dekat-dekat, kita akan lepaskan dulu dan kemudian baru kita akan ikut kelas-kelas. Jadi dia akan ambil masa yang lama lah. Sebabnya saya minta kalau kita nak buat jadual dia tu, kita boleh bagi jadual mana kelas keluar dulu, mana kelas keluar kemudian. Tapi masanya kita tak boleh nak tepat sebab kita tak tahu ya. Berapa lama sekiranya kalau kita lepaskan tu, ada juga ibu bapa yang lewat mengambil anak di sekolah. Yang cepat tu alhamdulillah lah. Cuma sekarang kita cuba nak letakkan tempat dia tu, di mana van tunggu, kat mana ibu bapa tunggu, yang naik motor lain, naik kereta lain. Sebab kalau kita sebenarnya nak cuba tetapkan yang tu, sebab berlaku apabila motor kat situ, kereta kat situ, dia akan jadi sesak. Dan apabila bersilang-silang ni, maklum sajalah dia akan jadi lambat. Dia yang jadi queue-nya panjang. Ya. Kita juga sebenarnya tak sempat. Kami di peringkat sekolah ni, kita nak berhubung, kita nak susun semula trafik depan tu waktu pagi dan waktu tengah hari dan juga waktu petang, supaya ianya memberi kemudahan kepada ibu bapa dan juga memudahkan pihak sekolah untuk mengurus anak-anak keluar daripada kawasan sekolah. Okay. Jadi untuk saya masih lagi saya nak ingatkan bahawa apabila murid masuk ke sekolah nanti, dia perlu berbaris ya, sebab kita masukkan satu-satu dalam sekolah ni, murid ni beratur ya. Jadi kadang-kadang macam dulu kita dah letak dari plastik merah putih tu di kat luar tu, yang dekat tempat murid menunggu tu. Tapi malangnya tiap-tiap hari kita kena tukar sebab putus, kena sentap apa semua. Dan ada di kalangannya yang tidak mengikut lorong yang kita dah sediakan. Jadi kita harap sekarang ni kepada ibu bapa, hantarlah anak di hujung tu supaya dia akan mula berbaris dari situ sekiranya ramai. Dan kita tak nak anak-anak kita yang akan lalu potong queue dan menyebabkan dia akan jadi sesak. Jadi kita minta kerjasama daripada ibu bapa berkenaan perkara tu lah. Ya. Nah, seterusnya soalan mengenai yuran PIBG. Yuran PIBG. Macam mana Ida? Sebelum ni kita memang dah ada buat keputusan dan PIBG. Dah ada ibu bapa yang membayar dan kita makluman daripada yang PPTB kan ibu besar. Tak dengar. Putus-putus. Sebelum ni memang dah ada parent yang buat pembayaran ibu besar. Ya. Tentang sumbangan PIBG. Ya, sebab kalau keluar daripada KPM memang pihak sekolah PIBG boleh mengutip sumbangan PIBG ni daripada sekolah. Setelah keluar pembekaliling ya. Cuma kita akan adakan mesyuarat PIBG, mesyuarat agung PIBG pada 16 hari bulan. Betul. 16 Oktober pada hari Sabtu. Sebelum bukanya sesi ataupun fasa 2 bagi tahap 1 ya pada 18 hari bulan. Jadi pada 16 hari bulan kita akan adakan mesyuarat agung PIBG. Dan sebenarnya sebahagian besar daripada ibu bapa telah pun membayar ya, bukan membayar, telah pun membuat sumbangan kepada PIBG. Terima kasih kepada ibu bapa yang telah membuat sumbangan. Sebab kita memang perlukan banyak dana dari PIBG untuk bantu sekolah. Cuma saya ambil kesempatan ini pada 16 hari bulan kita akan adakan mesyuarat agung PIBG secara Google Meet juga. Ya. Ni dia ada masa yang sama kena masuk sekolah pada security cuma lihat dari pondok saja. Murid dan kenderaan dan peranan security pada waktu puncak. Ni apa ni jap. Okey, kita akan ambil untuk Cik Nur Azman tu kita akan ambil perhatian perkara ni dan sebenarnya kita pun dah maklumkan sewaktu budak balik tidak ada pergerakan ya, kereta apa semua sebab kita akan tutup pagar besar tu ya. Sekarang ni apabila murid datang ke sekolah pagi memang kita tak boleh buat apa lah sebab cikgu pun akan hadir pada waktu itu ya. Tapi waktu balik cikgu tidak akan sama balik dengan murid ya, dia akan balik lewat
Jadi kita akan pastikan bahawa pada waktu puncak 12.30 sampai pukul 1.30 atau pukul 2 tu pintu pagar besar ni akan ditutup. Kita akan gunakan 2 pintu kecil yang ada dekat depan tu. Sebab pintu pagar besar kita dah ada pintu kecil tengah tu. Kita boleh buka dan murid boleh lalu kat situ sekiranya kita nak lepaskan dengan cepat anak-anak kita. Jadi dalam masa terdekat ni kita akan cuba susun murid mana yang akan keluar pada pintu kecil ikut gajah menyusu tu. Kemudian yang satu lagi pintu kecil ni mungkin kita akan letakkan kereta-kereta mana-mana yang akan jemput anak di sebelah depan pagar tu. Untuk van kita akan gunakan di sebelah hujung dekat gerai tu, ya. Kemudian untuk motosikal di sebelah tepi pagar. Kita akan cuba susun lah, tengok macam mana. Nanti kita akan maklum kepada tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah kita akan cuba buat kita akan cubalah sebab walaupun sekarang memang sesak ni sebab sebab kita ada 2 hala. Jadi apabila depan tu 2 hala, kita tak boleh nak kawal trafik sebab kita pun tak ada kuasa nak kawal trafik depan tu. Dan kalau tanpa kerjasama ibu bapa yang kalau tak nak, kalau kita bertoleransi sama-sama saya kira tak ada masalah. Tapi sekarang ni masalahnya ialah kita 2 hala. Dan ada di antara kenderaan-kenderaan ini apabila ambil anak ni dia U-turnnya tanpa seorang U-turn ke kanan, seorang U-turn ke kiri. Itu yang jadi dia sesak. Jadi kita sebenarnya dah minta supaya apabila buka sekolah nanti kita nak minta dengan PDRM, Polis Raja Malaysia dan bersama dengan Majlis Raya untuk bantu kami untuk jadikan kawasan depan tu kawasan satu hala. Pun ada masalah juga sebab kita ada sekolah menengah kat sebelah. Jadi macam-macam kita fikir sebenarnya untuk selesaikan sesak depan ni. Dalam masa yang sama, waktu pagi cikgu kita pun ramai pagi untuk datang sekolah. Waktu tengah hari guru petang pula datang. Jadi banyaklah benda-benda yang menjadikan tempat ni sesak. Banyak elemen. Ya. Jadi kalau disiplin-disiplin ni kita tak dapat kita nak terapkan budaya supaya ibu bapa ni sama-sama ikut flow trafik, ya, di mana jangan U-turn, kalau siapa ambil belah kiri tu ambil anak terus jalan. Itu satu. Yang kedua, saya juga nak minta bantuan pada ibu bapa supaya kalau nak salam, cium apa semua tu anak-anak ni buatlah di rumah, ya. Jadi sampai kat sekolah tu murid turun kenderaan dia terus masuk ke sekolah. Tak perlu nak apa semua, nak bagi pesan, masa tu lah nak bagi duit, masa tu lah itu, masa tu lah ini. Yang itu sebenarnya yang menyebabkan salah satu sebab mengapa trafik kita depan tu sesak. Sebab murid akan turun kat sekolah, masuk dalam kereta dia tak turun sebab dia tunggu mak ayah dia bagi duit dulu. Kemudian salam dulu, bagi pesan-pesanan lagi. Walaupun orang kata 1 minit, 2 minit, mungkin katalah 2 minit lah. Tetapi kalau setiap orang mengambil 2 minit untuk berhenti, kalau kita ada 500 kereta satu hari, bermakna kita ambil 100 minit yang akan jadi delay. Sikit, tetapi dia sebenarnya memberi impak yang sangat besar dan mengambil masa yang sangat panjang yang menyebabkan kesesakan ini bertambah rumit. Jadi saya harap semua ibu bapa ambil perhatian perkara ni. Okey. Jadi untuk anak yang pengawas. Okey, anak yang pengawas ni macam mana pula ni? Siapa guru pengawas kat sini? Jadi saya kata untuk buka sekolah awal ni hari pertama belum lagi lah. Ya. Kita akan selesaikan semua berkenaan SOP sekolah, budak dah masuk apa semua nak urus, mungkin 2-3 hari. Lepas tu baru kita akan beri arahan kepada anak-anak kita untuk bantu kita waktu tugasan. Saya ingat untuk tahap 1 tak berapa hampa sangat sebab kebanyakan pengawas yang bertugas ni sebenarnya anak-anak kita di tahap 2. Macam tu kan? Tidak Okay, seterusnya Puan Ham ni, Puan Roslina Wati dia risau sangat anak dia tahun 1 tak berteman. Tak berteman? Nak berteman juga Puan Ham. Anak dia tahun 1. Okey. Tak apa. Apa Puan yang risau? Sekiranya kalau minta Puan hantar surat ke sekolah, minta bantuan hantar pada sekolah, minta hasrat Puan tu kita akan cuba tengok bantu. InsyaAllah. Kita pun takkan biarkan anak Puan ni kalau dah perlu ada teman untuk pergi ke tandas tu kita akan cuba usahakan lah. Tak ada masalah. Ya, itu bukan masalah besar sebenarnya. Cuma mungkin isu-isu ni isu terpencil, bukan semua murid yang perlu berteman, tapi mereka mana yang perlu penjagaan yang rapi tu di pihak sekolah,
boleh mohon pada sekolah dan kita akan cuba bantu tuan-tuan dan perempuan untuk selesaikan masalah macam ni. Okey, ni Nur Hasimah Saban ni lagi angkat tangan ni. Rasa dia tertekan kot cikgu. Tadi lagi ni. Hai. Ni Nur Hasimah ni NJ ke ni? Tak pasti. Okey, dua penjaga ada lagi soalan tak? Boleh utarakan dekat bahagian mesej ni ya, dekat chat. Jadi sementara kita tunggu sebab kita ada masa sikit lagi ya. Jadi saya harap saya ingat saya terus ada siapa-siapa dipikir nak ni. Nak cakap, nak ada sampai apa-apa pesanan penaja? Cikgu ada soalan lagi ni. Mungkin baru masuk kot Dr. Siti Nur Atika ni tadi. Maria. Dia tanya mengenai jadual subjek dah atas sikit dah. Jadual subjek kelas adakah sama atau akan ada baru yang akan diberikan? Ya. Bagi tahap 2, tahun 3 maksudnya sesi pagi akan ada perubahan. Ya. Apa kita ada cikgu yang bersara dan juga cikgu yang berpindah. Ya, kita akan rombak besar ni ya bagi subjek yang sebelah pagi. Ya, kita akan sebab apa kita tiada tambahan guru, jadi kita akan susun semula kepada guru-guru yang sedia ada di sekolah. Ya, bagi tahun 3 sehingga 6 ada perubahan untuk jadual waktu. Ya, bagi tahun 1 dan 2 masih kekal yang sama. Ya, itu saja. Okey. Terima kasih Puan Salwa. Okey, sekarang ni jadi pada Encik Muhammad Nasran ni berkenaan dengan nak tanya hal time habis sekolah sesat luar pagar dan tiada SOP, tak ada ke pihak sekolah ambil rela untuk susun ibu bapa? Okey. Ini isu rela ni sebenarnya kita dah bincang dah berapa lama dah ya. Dulu tu saya pun tak ingat bila ya. Saya ingat tahun 2014, 15, 16 dulu rela ni apabila bertugas kat depan tu bayarannya dibuat oleh kerajaan ya. Dia boleh tuntut dia bertugas tu berapa jam dia oleh kerajaan. Tapi saya ingat selepas 2016 rela ni tidak lagi dibayar atas tugas mereka di tempat-tempat awam. Jadi terpulang kepada siapa yang nak gunakan tenaga rela ni, mereka perlu bayar sendiri. Jadi apabila berlaku bayar sendiri ni kita ada masalah sikit lah ya. Sebab bayarannya bukannya rendah. Kalau kita fikir satu hari, satu bulan tu macam kita 2 sesi, kita perlu gunakan rela sewaktu pagi, waktu tengah hari dan waktu petang. Jadi bila guna 3 kali masa ni, kita kat depan tu kita perlu gunakan sekurang-kurangnya 3 orang rela ya. Jadi kalau satu hari kita kena bayar, masa tu saya dah pernah tanya waktu bukan di Sri Pagi lah, waktu sekolah saya sebelum ini. Satu hari kita kena belanjakan lebih kurang RM180, RM60 satu hari untuk 3 sesi tu sebab. Ya. Kalau dah RM180 satu hari, kalau sekolah saya tu RM120 lah sebab dia satu sesi ni, 2 sesi dia jadi RM180. RM60 seorang. Kalau 180 dikali dengan 20 hari kita akan belanja lebih kurang 3,600 untuk dia bukan upah lah, maknanya menggunakan tenaga kerja daripada rela ni. Jadi saya rasa kita tak dapat nak gunakan tenaga rela sebab kita juga tak berupaya nak bayar. Ya, kalau PIBG nak suruh PIBG bayar pun saya kira PIBG pun tak berupaya nak bayar. Kalau kita gunakan satu bulan lebih kurang dalam RM3,000 average je. Kalau 10 bulan dah RM30,000. Ya. Itu sebabnya kita masih lagi fikir bagaimana kita nak selesaikan trafik tu walaupun sekolah ni dah 20 tahun. Ya. Tapi masalah trafik depan tu masih belum selesai sampai sekarang. Kita akan cubalah. Sebab kita akan panggil mesyuarat atau untuk libat urus bersama dengan PDRM, Masjid Bandaraya, PIBG dan juga sekolah menengah. Kita akan buat jawatankuasa ni untuk kita cuba kurangkan kesesakan-kesesakan di masa akan datang. Yang tu dah. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, kita akan cubalah sebaik mungkin untuk pembukaan sekolah ni. Berkenaan sesak ni memang kita tak boleh nak buat apa ya, sebab kita tidak ada kuasa, kita tak boleh tahan kereta, kita tak boleh suruh kereta gerak ya, sebab kita tidak pakai uniform. Sedangkan ada ni saya cakap terang lah ya, ada juga di kalangan ibu bapa kita tegur pun di luar tu pun supaya anak jangan ikut
supaya ikut lorong yang kita sediakan pun mereka tak tahu je. Jadi kadang ada benda lah. Jadi saya juga telah panjangkan kepada pihak JPN dan juga di pihak KPM dan juga PPD berkenaan dengan penguatkuasaan di luar pagar sekolah. Sebab kita tidak ada kuasa ya, di kawasan luar pagar sekolah ni. Kuasa kita sebagai guru, kami ni hanya ada kuasa dalam pagar kami. Jadi sebab kami tunggu di pagar. Di luar pagar kita tak boleh nak paksa orang suruh jalan, kami tak boleh nak apa. Kita boleh beritahu tapi nampaknya kurang sambutan lah. Macam suka jugalah kita nak kawal kat luar tu. Ya. Kita tak boleh nak kawal bila di mana motosikal nak turunkan anak. Kita tak boleh kawal di mana ayah nak turunkan anak daripada kereta. Banyaklah benda-benda yang kita dah fikir. Ya. Cuma kita akan cuba dapatkan nasihat-nasihat pakar untuk pastikan bahawa benda ni kita dapat susun bukan secara drastik tapi sekurang-kurangnya kita mungkin ambil masa dalam masa 6 bulan, setahun ataupun mungkin 2 tahun untuk dapatkan perjalanan trafik dan kesesakan di depan sekolah ni terkawal dan tidak membahayakan anak-anak kita di sekolah. Okey, saya harap dapatlah apa. Saya nak jawab apa direct pun saya tak berani ya, sebab perkara ni dia melibatkan trafik, dia melibatkan baju bandaraya. Dan tuan-tuan pun perlu faham ya bahawa depan sekolah kita ni ada rumah. Jadi kadang kita nak banyaklah isu berbangkit kan, kita buat aduan, mak ayah marah dengan kita. Kereta penuh depan pagar sekolah tu yang menyebabkan jalan-jalan juga tak dapat nak dilalui dalam 2 laluan sebab kereta banyak di parking di tepi jalan. Jadi itu antara punca juga. Jadi apabila kita berbincang dengan PDRM, dengan Majlis Bandaraya ya, dengan pihak berkuasa tempatan dan semua ni, dia ni akan melibatkan juga rumah-rumah di sekeliling, di depan ataupun di depan sekolah tu lah. Yang mana terdapat banyak kenderaan-kenderaan yang disimpan di depan pagar tu. Ya, yang berbungkus, yang tak berbungkus, dah berapa lama dah kat situ. Dan juga antara lorong yang sebelah kanan di kedai gerai. Ada yang ada gerai tu ya. Laluan tu pun 2 lorong tetapi disebabkan oleh kenderaan yang buat parking kat situ ya, menyebabkan laluannya sempit dan ia itu salah satu daripada penyumbang kepada kesesakan lah. Ya, jadi banyaklah benda yang kita dah tengok dan kita pun dah buat, kita dah ambil maklum perkara tu dan kita juga dalam pelaporan-pelaporan nanti kita akan keluarkan segala perkara ini supaya ia dapat selesaikan masalah-masalah yang kita hadapi sepanjang 20 tahun sekolah Sri Pagi ini dibuka. Itu yang boleh saya jelaskan. Terima kasih Tuan GB. Ada lagi soalan? Anak tidak sihat sampai sekolah tidak sihat. Rasanya Puan Nida boleh jawab. Okey, saya respon untuk soalan Mustafa ni. Sebenarnya tadi anak tentu di rumah sihat. Tiba-tiba hadir ke sekolah tidak sihat. Okey, apa yang pihak sekolah boleh jalankan ialah yang pertamanya kita akan ambil suhu bila kita lihat suhu anak. Kemudian kita akan rehatkan anak puan sementara di bilik isolasi, bilik kesihatan. Tetapi saya juga amat menggalakkan ibu bapa supaya datang ke sekolah dengan kadar segera untuk ambil anak yang tidak sihat tu untuk diberi rawatan selanjutnya di luarlah oleh doktor. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, saya juga suka nak respon tentang pertanyaan penyediaan makanan. Untuk makluman semua ibu bapa, kantin sekolah akan dibuka seperti biasa. Apabila ada murid sekolah, kantin akan dibuka seperti biasa. Dan yang ketiga, saya nak respon tentang penggiliran murid. Okey, pihak sekolah seboleh mungkin cuba untuk menyusun kalau ada adik-beradik, kita akan letak kumpulan A. Dan saya pun dah minta jasa baik di kelas untuk kita tengok seberapa ramai seboleh mungkin kita akan minta yang ada adik-beradik tu duduk dalam kumpulan A untuk memudahkan pengurusan. Begitu juga dengan murid-murid yang menerima RMC, kita akan letak dalam kumpulan A. Itu saja. Okey. Jadi pada ibu bapa yang kita kadang kita pun tak dapat, kita pun tak tahu sama ada anak-anak kita ni ada berapa orang adik-beradik ya.
Jadi pada ibu bapa yang punya anak lebih daripada seorang di sekolah ni, semalam pagi, minta hubungi guru kelas dan maklumkan. Dia ada dua isu tu ya. Yang pertama yang saya sebut awal tadi, yang pertama ada ibu bapa yang nak anak-anak dia ni berada pada minggu yang sama. Okey. Ada juga di kalangan ibu bapa yang nak anak dia ni dipecahkan. Seorang, kalau ada dua orang, dia nak seorang minggu satu, ada seorang minggu dua. Ya. Itu terpulang pada ibu bapa. Tapi yang lebih pada seorang lah. Okay. Tapi saya mohon ibu bapa hubungi guru kelas, nyatakan supaya kita tidak tercari-cari. Kita nak tanya siapa abang ke, siapa ada adik ke, ya. Mohon bantu kami dalam perkara ni. Kemudian yang kedua, ni ada soalan yang berkenaan dengan nak tanya boleh tak samakan kumpulan masa sekolah nanti sama dengan kumpulan dengan kakaknya. Contoh adik kumpulan A, nak kakak pun kumpulan A. Okey, itu saya dah beritahu tadi. Satu tadi. Fahal. Ni. Macam mana kalau mana tadi soalan tadi? Tadi dah jumpa, dah hilang dah. Yang berkenaan dengan pagi dengan petang tadi. Mana? Okey, ni cikgu kalau ada apa-apa nak hantar surat, kita kena hantar ke cikgu kelas atau hantar email kat sekolah. Saya rasa untuk mudahkan sekarang ni, kita akan cuba gunakan email lah. Cuba hantar email. Ya. Anak apa ibu bapa hantar ke email, kita akan buka sekolah hari dan kita akan print, kita akan tengok melalui email saja. Supaya kadang-kadang kita tak tahu ya, kadang-kadang mungkin ada ibu bapa yang anak tak sekolah ya. Dia akan telefon sekolah, beritahu anak tak ke sekolah, tapi suratnya akan sampai lewat. Jadi kita susah nak synchronize benda tu. Jadi kalau boleh call pun tak apa, tapi hantar email surat tu. Sebab kita perlu dokumen. Sebab dokumen ni lah yang akan membantu kami untuk buatkan dia punya perangkaan. Cikgu maaf saya baru masuk, macam mana ya pasal kelas kalau ada abangnya sesi petang? Macam mana lah saya nak buat itu? Sebab kita kalau abangnya sesi petang, adiknya sesi apa? Adiknya prasekolah ke? Yang ni pandai-pandai tuan lah uruskan ya. Sebab pagi petang ni kita pun tak dapat nak bantu dia. Memang kita ni sesi tu je yang kita boleh buat. Sesi pagi dan sesi petang. Sebab kita tak boleh buat satu sesi. Sebab kelas kita tak cukup ya. Kalau saya pun dah mohon ya, pada awal saya masuk sekolah ni dulu, saya dah mohon dengan jabatan untuk jadikan sekolah ni satu sesi. Memang tidak dibenarkan. Sebab dia kelas akan jadi terlampau padat, kita paksa kecilkan kelas, bukan kecilkan kelas. Maknanya daripada 7, satu aliran tu 7 kelas, kita kena jadikan 6 kelas ataupun 5 kelas, jadi murid akan terlampau ramai padat. Jadi jabatan dan kementerian tak benarkan. Jadi kalau boleh memang kita nak buat satu sesi. Jadi untuk ini saya tak faham ni, macam mana ya pasal kelas kalau ada abangnya sesi petang. Saya tak faham apa soalan dia. Wani Kasih ni. Dia baru masuk. Cikgu maaf saya baru masuk, macam mana ya pasal kelas kalau ada abang ni sesi petang? Saya tak faham soalan. Cikgu ada soalan daripada Cik Nur Azman ni, isu air di toilet. Dia kata anak dia selalu mengadu kerap tiada air. Okey, itu memang kita dah buat sebenarnya sebelum ini kita ada masalah pam ya. Kemudian kita punya tangki air tu baru saja ditukar baru. Dan baru ni pun sekarang ni kita sekarang ni masih lagi sedang selesaikan isu air ni. Buat masa sekarang semua tandas dah beroperasi dengan baik. Cuma ada satu lagi tandas yang kita ada masalah air. Air tak naik ke atas dan kita sedang usahakan. Kita pun dah buat laporan dan kita dah panggil kontraktor. InsyaAllah sebelum buka sekolah ni saya rasa benda ni selesai lah. Tak ada masalah insyaAllah. Oh, anak-anak apa macam sekarang ada grup A dan B, saya tak berapa faham. Adik sesi pagi, abangnya sesi petang. Okey, macam ni. Dia punya grup A dan B ni dia untuk sesi pagi dan sesi petang ni dia berjalan serentak ya. Untuk sama ada dia pagi atau petang. Pagi juga akan akan ada grup A dan B, petang pun akan ada grup A dan B. Dan dia dijalankan serentak. Bermakna kalau grup
A tu pagi, grup A petang dia akan sama untuk dia maknanya minggu tu grup A akan datang pada minggu yang sama, minggu depan grup A tu akan duduk di rumah pada minggu yang sama. Tu je lah saya boleh terangkan. Jadi maknanya kalau ada anak-anak kita ni besok yang sebelah petang ada seorang, sebelah pagi ada seorang, kalau nak selang pun tak ada masalah sebab apa dia seorang pagi seorang petang. Mungkin kalau nak satu hari bersama pun tak terpulanglah pada ibu bapa, ya. Jadi kita tak ada kuasa sebab itu, kita hanya boleh keluarkan nama. Jadi kepada mereka yang ada minta pilihan, hubungilah guru-guru kelas supaya sebelum kita keluarkan nama, ia senang dijelaskan. Kita tak nak besok dah keluar nama, macam-macam tanya, cikgu saya tak nak anak sini, saya tak nak anak sini. Kita tak boleh nak layan semua, ya. Sebab nak nyusun ni pun satu hal juga ni. Ya, kadang-kadang kita nak fikir, kita nak letakkan sekarang semua perempuan nak datang minggu 1, lelaki duduk rumah. Minggu kedua semua lelaki datang sekolah. Lepas tu murid-murid perempuan kita duduk rumah. Lelaki kita pula tak ramai, ya. Ada kelas tu tak seimbang. Kalau seimbang kita buat macam tu. Minggu A, minggu lelaki, ya. Minggu B, minggu perempuan. Pada asalnya kita nak buat. Tapi kita tak boleh nak buat sebab kita punya jantina murid dalam kelas tidak sekata. Okay. Jadi macam Soalan seterusnya ni cikgu, ada anak-anak akan beli di kantin dan makan di dalam kelas. ya. Okay, dia baru masuk ni. Anak-anak akan beli di kantin dan makan di kelas macam sebelum ni ke? Ya. Itu SOP yang dikeluarkan oleh KPM. Kita tak boleh nak ni. Walaupun kita dah cuba nak minta bagi kelonggaran, mereka tak benarkan. Sesi petang untuk tahap 1, 2, kalau abang sesi petang, adik sesi pagi ni tahun berapa? Betul lah tu. Sebab pagi petang ni tahun 1, tahun 2. Kalau adik dia pagi makna dia prasekolah lah kot. Maknanya cikgu time mana PDPR diuruskan, ya. Bukan diuruskan oleh apa, diuruskan oleh anak-anak tu sendiri. Iaitu yang dimaklumkan kepada kami. Tadi saya dah maklumkan, waktu anak berada di rumah besok, waktu PDPR ni tak ada masalah. PDPR ni, sekarang ni cikgu berada dengan murid hari-hari ya PDPR. Yang sekarang ni yang sepatutnya dia tak panggil PDPR tu, itu bukan PDPR. Waktu murid di rumah besok, dia hanya diberi kerja dan tugasan dan mereka akan selesaikan mengikut jadual lah. Jadual yang sedia ada tu. Murid kena akur dengan jadual dan buatkan kerja masa itu sekiranya ada tugasan. Okey. Saya ingat menjawab soalan lah. Maaf abang sesi pagi, adik sesi petang. Okey. Itu pulanglah pada puan ni. Puan apa? Ni Wani Kasih ni. Wani Kasih. Okey, jadi kalau nak dua-dua sesi A, beritahu pada guru, maklumkan pada guru. Kalau dia dah abang adik dia, kalau nak selangkan pun atau nak biar je macam mana, cikgu susun, tak perlu maklum dengan cikgu lah. Cikgu akan letaklah mana-mana. Ya, kalau macam kata tidak, saya rasa tak ada isu ni, cikgu murid seorang pagi seorang petang. Okey, yang jadi isunya sekarang ni adalah kalau sekiranya dia dua-dua sekolah pagi dan lain-lain sesi. Sebab kita juga fikirkan juga ya macam mana urusan dengan van sekolah tu. Kan? Jadi sama-samalah kita selesaikan kita punya apa perkara yang perlu kita selesaikan, dan sekiranya ada apa-apa pertanyaan, soalan apa semua boleh kemukakan kepada guru kelas atau kepada pentadbir melalui email. Jadi kalau Sabariah ni masukkan email sekolah lah. Okey. Ya. Cikgu dia nak masukkan email. Dia nak masukkan email sekolah. Dan Cikgu Ida nak bagi Cikgu Ida email. Saya rasa nak gunakan email sekolah Guru Besar. Ya. Tanya je. Rasanya ada soalan lagi ke? Kita dah nak ke penghujung rancangan ni ya. Sebab pukul 11 kita ada last 2 lagi sesi untuk tahap 2. Sebab kalau kita buat tahap 1 je terlampau ramai, ini pun dah 227 ni masuk ni ya. Termasuk cikgu. Kalau kita buat sekali masuk sekali 500-600 pun masuk. Wah, jadi bintang film kita ya. Okey, ramai email tengok. update. Okey, itu dia sktmnsripagi@gmail.com ya. Jadi kepada ibu bapa yang hantar email ni, sila perkenalkan diri, nama, kena letak nama ibu bapa yang didaftarkan, nama anak kena letak, kelas mana.
Kalau tak ada kan kita nak cari pula ni siapa lah pula. Ni kan nama Gmail kan, bila nama keluar alamat kan nama Gmail pun kita pun tak tahu siapa punya. Sebab banyak kan. Jadi pastikan apabila hantar email, letakkan nama ibu bapa, nama anak dan kelas. Baru surat dekat bawah tu baru menyatakan apa sebenarnya yang menyebabkan murid tak adil tu. Ya. Recording ini akan di-share ke? Ada parent yang terlepas awal-awal tadi mungkin boleh tengok balik. Ya, kita ada YouTube kan? Kita ada YouTube ke ada? Rasanya ke record je. Kita record. Kita boleh masukkan dalam Facebook. Facebook Taman SK Taman Sri Pagi. Ya, kita masukkan dalam Facebook. Ya. Okey. Jadi saya rasa saya perlu tutup sesi ni. Sebab kita akan ada sesi lagi pada pukul 11 nanti. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi pada semua ibu bapa, semua guru, semua JBK yang hadir sama pagi ni ya. Memang kita terpaksa adakan juga, kita perlu adakan untuk kefahaman semua. Jadi saya serahkan semula kepada Sabariah. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar Cikgu Ahmad Kashfi bin Muhammad Ali, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Sri Pagi. Okey, seterusnya nanti untuk makluman semua ibu bapa yang ada anak di tahap 2, nanti akan ada taklimat sekali lagi untuk tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6 pada pukul 11. Okay, saya tutup dulu taklimat pada pagi ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Kita berjumpa dalam masa 30 minit. Salam, bye. Bye. Salam. Bye, cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. See you. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.